Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 memilih aplikasi Classthing. Aplikasi Classthing ini diperkenalkan daripada Korea Selatan, di mana ia sesuai untuk soalan-soalan kebat dan tertumpu kepada pelajar daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, dan pada pendapat kami ia lebih sesuai untuk pengajaran secara tidak segerak berbanding pengajaran secara segerak, kerana aplikasi ini tidak mempunyai features seperti Microsoft Teams yang membolehkan kelas berlaku secara bersemuka dan secara langsung. Dan untuk aktiviti penilaian juga, aplikasi ini tidak mempunyai satu features yang membolehkan guru untuk menilai murid, contohnya dari segi kuis. Tapi aplikasi ini membolehkan guru untuk menanyakan soalan-soalan kebat atau soalan-soalan pendapat yang memerlukan respon daripada murid-murid, dan guru boleh memeriksa secara langsung atau secara terus jawapan daripada murid tersebut pada masa yang sama. Jadi kita pergi kepada cara menggunakan aplikasi Classthing. Pertama sekali, kita pergi kepada Google dan cari Classthing. Oke, Classthing. Tekan dan tekan. Ini merupakan paparan pertama yang kita akan lihat kalau kita masuk Classthing. Ini bertemakan hijau. Oke, kita ada butang sign up dan sign in. Jadi saya akan tunjukkan sign up dahulu. Sign up sebagai guru dahulu. Okey. Dia ada bagi 4 pilihan dan dia memang kata kalau nak keluar, log out dah. Terusnya masuk, sign in. Dan dia ada 3 pilihan, teacher, parents dan student. Jadi kita pilih teacher dahulu. Masukkan email. Agree dahulu, dan seterusnya kita pergi sign up. Lepas sign up, kita akan dapat paparan macam ni. Seterusnya kita tekan start new class. Start new class. Seterusnya dia akan bagi paparan hello, let's create a class. Okay, letak nama kelas, contohnya kelas amanah 2023. Grade, sebenarnya dia ada bagi pilihan first grade sampai adult, dan saya pilih adult. Kita tak bagi contoh je kan, kita tak tahu ajar tingkatan berapa. Dan di description kita letak selamat datang ke kelas pendidikan Islam. Seterusnya tekan dan. Okay, ini kita boleh pilih. Sebenarnya masa ni dia ada bagi paparan untuk pilih gambar daripada laptop, tapi dia tak munculkan dalam screen record. Jadi kita tekan done sahajalah. Dan inilah kelas yang akan, paparan yang akan dipancarkan. Dia ada invite members, announcement, assignment, general dan spaces for groups. Seterusnya macam mana kita nak invite members ke dalam kelas kita. Kod yang kelas kita adalah YC7BYB. Dan cara untuk invite members, kita akan try masuk daripada parents dahulu. Okay, tulis, masukkan email seperti biasa, tekan parents and then agree to all. Sign up. So dia akan bagi paparan enter join class lah. Jadi kita copy class code yang ada tadi, YC7BYB, YC7BYB, dan join class. Setelah itu dia akan sama juga, dia akan bagi nama dan gambar, boleh pilih gambar, dan bolehlah letak sebagai parents, dia letak ibu kepada siapa, lepas letak dan. Dan ini merupakan paparan yang akan dilihat oleh ibu bapa. Mana dia agak berbeza, di sini dia tiada schedule post. Lepas tu lebih kurang sama, cuma dia tak ada spaces for groups. Ini merupakan paparan untuk ibu atau ayah.
Seterusnya kita akan sign up melalui sebagai student. Sebenarnya student ada dua cara, di mana satu cara lagi adalah begini, macam ni, macam tadi juga sebagai parents dan teacher. Tapi yang satu lagi dia ada student code. Kiranya student code ni kalau dia ada organisasi, contohnya macam sekolah tu ada tentukan student code dia. Dan kalau tak, dah kita masuk macam ni je lah, masukkan kod sama seperti parents. Join class. Dan ini merupakan paparan yang akan dilihat oleh murid. Lebih kurang sama, tapi ada berbeza sedikit. Kembali kepada laman teacher, ada schedule, write, announcement, post dan assignment. Dekat schedule ni kita boleh letaklah bila kita nak post. Seterusnya dalam ruangan ni ada announcement, gallery, announcement macam ni, assignment macam ni, dan gallery macam ni. Dia memang kelaskan lah satu-satu. Dan itu untuk all assignment, announcement dia ada bagi nampak members lah dalam kelas tu. Dan specialnya dia ada link with Zoom. Cuma ada masalah sedikit, nanti akan diberitahu oleh kawan-kawan saya seterusnya. Dan kiranya apps ni tiada aplikasi sendiri, macam feature sendiri untuk buat kelas bersemuka. Seterusnya ini ada assignment, kita boleh tengok report, laporan daripada murid-murid, dia orang buat ke tak kerja. Dan kalau kita sebagai guru nak buat assignment, create assignment, kita boleh tekan create assignment dan kita boleh letakkan due bila mereka boleh hantar. Kalau saya letak 11.30 dekat sini, 11.30 malam. Seterusnya letaklah title, contohnya tugasan 1. Okay, sila perkenalkan diri anda. Seterusnya kita post. Okay. Dia ada ruangan komen, dan kalau lihat di sini dia masih kosong grid sebab kita baru post dan belum ada yang nampak. Jadi kita boleh tengok sama ada murid kita dah nampak atau belum. Okay, seterusnya notes. Dari segi notes ni kami tak tahu macam mana nak ubah dia kepada setting English. Lepas tu dia nampakkan class members. Untuk setakat ni bagi contoh sebagai 3 dahulu. Seterusnya class setting, bagi nama dan semua-semua tu lah. Seterusnya kita pergi kepada general. General dia macam channel dalam Microsoft Teams juga, lebih kurang. Dia ada untuk kelas, foto, random dan study materials. Study materials ni boleh letak bahan mengajar. Seterusnya spaces for groups. Kiranya apa yang parents dia boleh nampak. And then kalau student sahaja yang boleh nampak apa yang dibincangkan dalam group, dalam spaces tu. Okay. Seterusnya kita pergi kepada murid. Macam mana murid nampak tugasan tadi, tugasan yang kita post. Dia ada my assignment dan dia akan masuk dalam my assignment. Jadi dia tahu dia ada kerja dan kita boleh reply lah, saya Zahira. Okay, post. Okay. Seterusnya ada members juga. Lepas tu general, class photos, random dan study materials kalau nak tengok bahan. Disebabkan spaces ni guru belum tentukan apa-apa spaces lagi, jadi dia tak ada lah, belum ada lagi. Dan daripada dari segi ibu bapa pula, dari segi ibu bapa pula dia tak ada my assignment, tapi dia boleh tengoklah kerja anak dia. Dia ada announcement, all dan members sahaja. Dia tak ada my assignments. Dia berbeza dengan student dan teacher. Tetapi dia tiada link with Zoom lah. Dia tak boleh masuk. Tugasan 1. Dia tengok anak dia reply dan dia cakap lah, saya Ibu Zahira. Dia pun perkenalkan diri dia. Okay, post. Setelah post, dia like dan check. Kiranya dia cakna lah mengenai post ni. Jadi ibu bapa pun boleh
tengok apa aktiviti anak-anak dia orang melalui benda ni. Dan kalau kita kembali kepada guru, dan ada 3 read dah boleh 3 read dan dia check dah. Hanya dia cakna ada 2 orang yang respon terhadap tugasan tersebut. Itu sahaja pengenalan untuk aplikasi Classthink. Terima kasih. Seterusnya, Antara bidang pendidikan Islam yang boleh diajar menggunakan aplikasi Classthink ini ialah bidang Al-Quran dan bidang hadis. Bidang Al-Quran dan hadis masih boleh diajar menggunakan aplikasi ini walaupun terdapat beberapa aspek atau objektif yang tidak dapat dicapai seperti pembacaan ayat Al-Quran dan teks hadis. Walau bagaimanapun, guru masih dapat menyampaikan isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, guru juga boleh menggunakan pengajaran daripada ayat Al-Quran atau hadis. Keterangan tersebut boleh dipersembahkan sama ada dalam bentuk slide atau PowerPoint atau infografik yang boleh diletakkan dalam aplikasi tersebut. Ini kelebihan yang ada pada aplikasi ini. Guru boleh menggunakan whiteboard daripada aplikasi Zoom untuk menggalakkan pelibatan murid ketika pengajaran dalam talian dilaksanakan. Biar adanya kebolehan tersebut, murid dapat membaca nota yang disediakan oleh guru dan menjadikannya sebagai rujukan tambahan selain daripada buku teks. Selain daripada bidang Al-Quran dan hadis, aplikasi Classthink ini lebih sesuai untuk digunakan untuk mengajarkan bidang akhlak Islamiah dan bidang sirah dan tamadun Islam. Hal ini kerana bidang akhlak Islamiah dan bidang sirah dan tamadun Islam ini adalah antara bidang yang mudah untuk diajarkan kepada pelajar, dan dengan aplikasi Classthink ini ia memadai untuk menyampaikan isi pengajaran kepada pelajar melalui guru membuat naik video dan nota-nota pembelajaran ke dalam aplikasi Classthink ini. Dengan adanya kelebihan dalam aplikasi Classthink ini, guru dapat bertanya tentang kefahaman tentang isi pengajaran yang telah disampaikan melalui video yang telah ditonton oleh pelajar, dan guru dapat memberi reaksi kepada pelajar di dalam ruang komen dan memberi reaksi melalui emoji. Dan seterusnya, guru juga dapat menganalisis markah melalui tugasan yang diberikan di dalam aplikasi ini. Selain daripada itu juga, guru dapat integrasikan aplikasi Classthink ini dengan aplikasi lain, contohnya seperti aplikasi Zoom, iaitu whiteboard pada Zoom, dan dengan memasukkan link ke dalam aplikasi Classthink ini untuk meminta pendapat pelajar tentang kefahaman mereka daripada video yang telah ditonton. Selain daripada bidang-bidang ini, bidang-bidang yang lain dalam pendidikan Islam adalah kurang sesuai untuk digunakan bagi menyampaikan isi pengajaran melalui aplikasi Classthink ini. Baiklah, sekarang mesti kamu semua dah tahu kan sedikit sebanyak kelebihan yang ada pada aplikasi Classthink ini. Jadi sekarang saya akan menjelaskan beberapa kelemahan yang kami dapati apabila menggunakan aplikasi Classthink ini. So yang pertama, kelemahan yang kami dapati ialah semasa proses mendaftar akaun baru, dan yang kedua adalah kekurangan ciri aplikasi yang disediakan oleh Classthink itu sendiri. Contohnya seperti feature live video dan juga feature yang memfokuskan untuk sesi penilaian. Setiap ciptaan manusia tu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. So, kelemahan yang pertama yang kami dapati ialah semasa proses mendaftar akaun baru. Sebenarnya proses ni senang sebab hanya guru sebagai admin saja yang perlu create account. Dan parents dan student hanya perlu masuk menggunakan kod. Tapi dia jadi agak leceh disebabkan kita tengok gambar dekat slide, ada banyak cara yang student dan parents boleh gunakan untuk sign up. Contohnya sign up with Naver, sign up with Kako, sign up with Google, dan juga sign up with student code. Tapi bila kita pilih untuk sign up with student code, dia tak boleh sign up sebab katanya invalid code.
Maksudnya kod yang guru bagi tu tak sama dengan kod yang student type tu lah. Tapi bila kita pilih untuk sign up with Google, dia akan minta parents dan student untuk masukkan email dan juga kod yang dibagi tu. And kod tu accepted untuk sign up with Google. So maksudnya kat sini dia okey dah sebab dah boleh masuk ke classroom tu kan. Cumanya dia jadi agak susah untuk student yang tak ada email. Student dan parents tu kena buat email dulu baru dia boleh daftar account tu. So kat sini dia agak kurang mesra pengguna lah. Terutamanya untuk student-student yang di sekolah rendah lah yang tak ada email. Mereka perlu buat email dulu baru boleh masuk guna student code tu. So ni adalah kelemahan semasa mendaftar akaun baru. Baiklah, untuk kelemahan yang kedua pula ialah kekurangan ciri aplikasi yang disediakan oleh Clasting itu sendiri. Yang pertama ialah feature untuk live video. Clasting tidak menyediakan feature live video call yang mana untuk memudahkan guru dan murid melakukan aktiviti pembelajaran secara segera. Ini menyebabkan guru perlu menggunakan bantuan aplikasi lain untuk menjalankan kelas, contohnya seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Guru akan menyediakan link daripada aplikasi lain dan post di Clasting. Kalau student tu hanya belajar menggunakan telefon pintar, ini agak menyukarkan mereka sebab mereka perlu install dulu aplikasi lain tu, contohnya seperti Google Meet, Microsoft Teams dan Zoom di telefon pintar mereka, baru mereka boleh masuk ke kelas. So itu adalah kekurangan dari segi ciri aplikasi untuk feature live video sebab guru perlu guna apps lain untuk buat live video call secara bersemuka lah untuk menjalankan aktiviti pembelajaran secara segera. Kekurangan ciri aplikasi yang kedua pula ialah feature yang memfokuskan untuk sesi penilaian. Okey, kalau kita boleh tengok gambar yang tunjukkan dekat slide, dekat bahagian My Spaces tu cuma ada pembahagian untuk general, class photo, random dan juga study material. So kita boleh nampak dekat situ tak ada satu feature khas yang boleh guru guna untuk buat sesi penilaian. Kebanyakannya hanya tempat guru post-post bahagian post untuk bahan-bahan pembelajaran sahaja. Maksudnya kat sini guru perlu bantuan apps lain jugalah untuk buat sesi penilaian. Yang ni bahagian ni akan diterangkan dengan lebih details lagi oleh rakan-rakan saya yang seterusnya. Okay, seterusnya kita beralih kepada kekurangan yang terdapat di dalam aplikasi Clasting ini. Okay, aplikasi ini tidak mempunyai satu ruangan untuk membuat penilaian kepada murid terhadap tahap kefahaman mereka lah. Okay, seperti yang kita tahu, langkah penilaian ini merupakan satu langkah yang penting lah dalam proses pembelajaran untuk guru menilai tahap kefahaman pelajar mereka terhadap pembelajaran tersebut. Oleh itu, untuk melaksanakan proses penilaian ini, guru perlu menggunakan aplikasi lain untuk menilai mereka, contohnya seperti Google Form lah. Jadi cara untuk menggunakan Google Form ni ke dalam aplikasi Clasting, guru perlu mendapatkan link pautan Google Form, kemudian memasukkan link tersebut ke dalam aplikasi Clasting, iaitu dengan cara seperti ini. Pertama sekali, guru perlu menyediakan soalan di dalam aplikasi Google Form lah. Apabila soalan tersebut sudah selesai, guru perlu menyalin semula link pautan Google Form tersebut dan memasukkannya ke dalam aplikasi Clasting. Adapun begitu, untuk memuat naik link pautan Google Form tersebut, hanya terdapat dua tempat sahaja untuk memuat naiknya, sama ada di random ataupun kelas foto, walaupun terdapat banyak lagi ruangan lain seperti announcement, my assignment, tetapi untuk membuat posting tersebut hanya boleh dibuat di kelas fotos ataupun di random. Jadi disebabkan oleh tiada tempat spesifik untuk membuat satu penilaian ini, jadi perkara ini akan membuatkan pelajar
terlepas pandanglah berkenaan penilaian ini dan pada akhirnya pelajar tidak dapat dinilai akan tahap kefahaman mereka terhadap tajuk yang telah mereka pelajari. Okey, baik. Seperti yang kita lihat di sini yang saya datangkan, lihat. Guru hanya boleh upload file ataupun upload link ataupun upload video, and then guru boleh tulis contoh, ustazah mahu kamu dengar dan ikut cara bacaan, kemudian nanti ustazah mahu dengar bacaan kamu semasa kelas PDP. Tetapi dalam aplikasi Classthink ini tidak mempunyai ruang tersendiri untuk buat kelas secara live. Maksudnya dia memerlukan kepada support. Jadi inilah yang halangan yang berlaku untuk guru jika menggunakan aplikasi Classthink. Okay. Selain itu di sini juga ada, kalau kita lihat kepada di sini kepada aplikasi Classthink ini, ianya hanya boleh announcement, assignment, note, and then study materials, kelas foto. Guru hanya boleh mengupload contoh-contoh cara bacaan, mengupload nota-nota tentang tajwid. Guru hanya boleh upload tentang kori-kori baca Al-Quran berbeza cara, macam tu. Itu sahaja yang guru boleh lakukan tanpa boleh melihat secara terus cara pelajar membaca Al-Quran, bagaimana mereka mengaplikasikan tajwid dalam pembacaan Al-Quran. Di sini juga kalau kita dapat lihat, ianya hanya boleh upload gambar, file, link, video dan tulis nota. Itu sahaja. Jadi jika guru mahu menjalankan kelas secara live adalah menjadi halangan lah untuk guru jalankan kelas secara live bersama pelajar untuk bidang Al-Quran, untuk dengar pelajar baca, tegur kesalahan pelajar, kerana di aplikasi Classthink ini tersendiri ia tidak menyediakan ruang untuk menjalankan kelas secara live. Baik, kawan saya tadi telah terangkan kelemahan dalam penggunaan aplikasi Classthink ini untuk pengajaran dan juga pembelajaran. Baik, bagi kelemahan tersebut saya akan masukkan pula dalam bidang yang tidak sesuai diajarkan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam penggunaan aplikasi Classthink ini. Saya masukkan untuk bidang Al-Quran. Bagi kami sekumpulan, aplikasi Classthink ini tidak sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi bidang Al-Quran disebabkan seperti yang kita ketahui, objektif umum bagi bidang Al-Quran adalah guru perlu menekankan cara bacaan Al-Quran pelajar itu betul dan juga cara tajwid mereka itu adalah betul. Jadi walaupun objektif pembelajaran pada ketika itu adalah tidak menekankan tentang tajwid dan juga cara bacaan, tetapi guru perlu mengetahui bahawa bidang Al-Quran objektifnya secara umum adalah perlu kepada guru menekankan tentang cara bacaan dan juga tajwid yang betul. Jadi untuk objektif umum itu, guru perlukan kepada kelas secara live video ataupun kelas secara bersemuka face to face untuk guru memeriksa cara bacaan pelajar terhadap potongan ayat tersebut adalah betul ataupun salah, dan adakah tajwid mereka itu betul ataupun salah. Jadi untuk aplikasi Classthink ini tersendiri, dia tidak mempunyai ruang untuk membuat kelas secara live ataupun kelas secara bersemuka ataupun secara face to face. Ianya hanya boleh upload file, hanya boleh upload video, hanya boleh upload gambar, upload komen, macam tu saja. Dia tidak mempunyai kelas secara live iaitu face to face untuk guru memeriksa bacaan pelajar, guru terus menegur kesalahan pelajar, guru terus menegur tajwid pelajar jika berlaku kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Jadi seperti yang kami analisis dan kami telah memeriksa aplikasi Classthink ini tersendiri, ianya memerlukan kepada support daripada apps lain seperti Google Meet ataupun Zoom untuk guru menjalankan pengajaran dan juga pembelajaran bagi bidang Al-Quran secara bersemuka. Jadi itulah yang dialami ataupun itulah yang akan dihadapi oleh guru. Ianya akan
mendapat kekangan ataupun halangan untuk menjalankan dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran menggunakan aplikasi Classthink ini jika dalam bidang Al-Quran. Sebab itu saya katakan bidang Al-Quran tidak sesuai untuk diajarkan menggunakan aplikasi Classthink ini. Guru mungkin boleh meminta pelajar untuk upload satu video cara bacaan mereka ataupun cara mereka baca potongan ayat itu dengan tajwid yang diinginkan oleh guru. Tetapi guru tidak dapat tegur cara bacaan ataupun tajwid mereka dengan secara direct, secara terus. Disebabkan guru perlu tunggu pelajar upload, lepas tu guru baru mau melihat dan guru perlu memeriksa balik dan baru memberikan komen kepada pelajar. Itu pun jika pelajar baca komen tersebut. Jadi balik kepada bidang Al-Quran ini, guru perlu buat kelas secara face to face ataupun secara bersemuka untuk memudahkan guru tegur kesalahan-kesalahan pelajar. Tetapi jika guru menggunakan aplikasi Classthink ini untuk menjalankan proses PDPC tadi, maka ianya mendapat kekanganlah untuk menegur secara terus. Jadi di sinilah yang kami maksudkan bagi kelemahan aplikasi Classthink ini jika dalam bidang Al-Quran. Guru mendapat halangan untuk menjalankan kelas secara live video ataupun secara bersemuka bagi memudahkan mereka untuk tegur kesalahan pelajar. Okey, sebagai kesimpulan, aplikasi Classthink ni sesuai untuk digunakan sebab guru boleh kongsikan gambar, video dan fail dan apa-apa sahaja maklumat bersama pelajar. Okey, kalau gambar tu contoh macam gambar nota atau infografik atau apa-apa sahaja gambar yang berkaitan dengan topik pengajaran. Untuk feature video pula, guru boleh mengkongsikan apa sahaja video untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pelajar. Sebagai contoh bagi bidang fiqh seperti solat jemaah dan pengurusan jenazah. Okey, guru PAI juga boleh meletakkan video bacaan Qori sebagai panduan untuk pelajar mempelajari bacaan ayat Quran yang betul dan bertajwid bagi bidang Quran. Selain itu, guru juga boleh berkomunikasi dan berinteraksi dengan ibu bapa pelajar di dalam platform tersebut, di mana privasi guru akan lebih terjaga kerana ibu bapa tidak perlu menghubungi guru melalui telefon sekiranya ingin mengetahui perkembangan pelajaran anak-anak mereka. Mereka juga boleh memantau prestasi anak-anak mereka di dalam kelas tersebut. Okey, jadi aplikasi Classthink ni merupakan satu platform pembelajaran yang menarik yang bersesuaian untuk digunakan oleh para pendidik di dalam pengajaran dan pembelajaran.